Rahman. Thank you so much. Allah Hafiz. Selepas tinggal selama 2 malam di rumah hos kami di pinggir bandar Lahore, tiba masa untuk kami meneruskan kayuhan kami menuju ke sempadan Pakistan-India, iaitu Wagah Border ataupun juga dikenali sebagai Attari Border. Hos kami Numan sempat meluangkan masa membawa kami untuk sarapan di sebuah restoran yang menyajikan hidangan special pagi itu. Seingat aku, roti dan kari daging ke perut lembu. Tak kisahlah. Janji kita orang dapat alas perut dan top up sedikit tenaga untuk kayuh sehingga ke sempadan yang terletak kira-kira 14 km. Ya, 14 km daripada rumahnya ke Wagah Border. Bunyi macam tak jauh kan? Walaupun jalan menuju ke sana lurus, straight macam rambut partner aku Nas, tapi ambil masa juga untuk tiba di sana. Tambahan pula pagi tu cuaca agak panas. Musim panas di sini matahari naik cepat betul walaupun jam 8 pagi. Tapi dah terasa dia punya bahang dia. Keadaan jalan raya menuju ke border boleh dikatakan baik. Semakin menuju ke border, kelibat rumah-rumah semakin sedikit. Orang-orang lokal yang tinggal di sini begitu mudah untuk melepaskan binatang ternakan mereka. Roam free lah bak kata orang putih. Nasib baiklah jalan di sini tidak sesibuk seperti di kota-kota besar, kerana tak banyak pelancong yang melalui border antara kedua-dua belah negara ini. Tiada pemandangan yang menarik dapat dikongsikan kepada penonton. Yang ada hanyalah cuma kelibat lembu di tengah dan di tepi jalan. Ketika itu Nas sudah pun jauh meninggalkan aku di hadapan, sampai hilang daripada pandangan mata aku. Betul-betul laju dan semangat dia nak masuk balik ke India ni. Aku nampak dia melambai tangan di checkpoint pertama. Sempat lagi tu dia berehat. Dia kata, dorang ni yang ajak aku lepak sini untuk minum teh. Lihatlah hospitality di Pakistan, sama ada askar maupun polis di sini layan tetamu, turis dengan begitu baik sekali walaupun ketika bertugas. Disebabkan border pun dah tak berapa nak jauh, jadi kita orang pun lepak jap dekat sini sembang-sembang dengan dorang sambil hirup teh panas. Sepanjang laluan kami untuk tiba di pejabat imigresen Pakistan, kami perlu melalui sebanyak 3 buah checkpoint. Apa yang kami dan turis lain perlu buat adalah hanya cuma berhenti dan memberi pasport kami untuk dicek oleh pengawal bertugas. Ini hanyalah tugas hakiki pengawal-pengawal di checkpost, lagi-lagi berhampiran dengan sempadan. Apa yang mereka periksa hanyalah stamp di pasport bagi memastikan setiap pelancong yang masuk dan meninggalkan negara mereka masuk secara legal. Standard prosedur orang kata. Prosedur immigration di Pakistan juga amat mudah, tetapi kadang-kala boleh jadi agak lama, bergantung kepada pegawai yang bertugas ketika itu. Sebelum kami tiba di kaunter pegawai immigration untuk dicek cap jari, gambar dan terima stem keluar di pasport, kami perlu isytihar atau declare barang-barang yang dibawa. Bukan setakat barang je tau, dorang pun nak tahu berapa jumlah duit US dollar dan Pakistan rupi yang kami ada. Baru keluar Pakistan, India sebelah ni. Tak perlu keluarkan dan tunjukkan kepada pegawai tu pun, hanya perlu beritahu berapa jumlah yang kita ada. Beg-beg di basikal kami pun juga tak perlu di-scan, walaupun mereka ada mesin scan X-ray ni. Apa yang aku perasan, kaunter immigration Pakistan dan juga India memang jauh berbeza. Bagi aku, pejabat immigration di India jauh lebih baik. Selesai urusan di pejabat immigration, kami pun menuju ke pintu gate utama antara kedua-dua belah negara.
Kalau kami masuk tanpa kenderaan seperti pelancong-pelancong lain, kemungkinan kami perlu menapak jauh dan jarak dia boleh tahan jauh jugalah untuk sampai dari pejabat imigresen negara A menuju ke pintu gate dan seterusnya pergi ke pejabat imigresen negara B. Di sini adalah bahagian pengunjung daripada belah Pakistan duduk berhimpun untuk upacara wagah border closing ceremony. Kalau dibandingkan dengan India, Pakistan punya side jauh lebih kecil berbanding India, sesuai dengan saiz kedua-dua belah negara. India kan jauh lagi besar. Jikalau korang nak hadiri upacara yang diadakan setiap hari ni, aku cadangkan korang untuk korang hadiri daripada belah side India. Suasana dia lebih gempak dan happening berbanding di belah Pakistan. Bagi aku cukuplah untuk hadiri sekali saja daripada side India, melainkan kalau ada masa yang lebih. Bolehlah nak merasa bagaimana suasana upacara ini di kedua-dua belah negara. Antara pemandangan yang biasa dilihat di sini, pelawat daripada kedua-dua belah negara ini akan membawa barangan yang sangat banyak. Lagi-lagi yang tiba daripada Pakistan untuk masuk ke India. Aku boleh kata barangan dagangan lah. Menurut pemerhatian aku, pelawat yang memiliki pasport India sangat-sangat gemar membeli barangan dagangan dengan jumlah yang banyak daripada Pakistan dan dibawa masuk ke India. Mungkin di Pakistan barangan jauh lebih murah kot berbanding di India. Tambahan pula, kadar tukaran duit India rupi lebih baik berbanding Pakistan rupi yang sekarang tengah susut nilai disebabkan krisis ekonomi dan politik yang sedang berlaku di Pakistan. Sebaik melangkah saja masuk ke India, kami perlu berhenti di checkpost pertama. Checkpost pertama ni selalunya ambil masa yang agak lama bagi turis foreigner sebab pegawai-pegawai di sini memang akan bagi green light dahulu kepada pelawat kedua-dua belah negara ini untuk cross border. Sejurus tiba di checkpost ini, pegawai akan bagi pelawat lokal untuk clear dahulu. Lepas tu barulah dia akan berhubung dengan pegawai lain yang berada di HQ Immigration untuk escort kami ke sana. Untuk berjalan kaki ke sana, jarak dia boleh kata jauh juga. Lalu aku berfikir, kalaulah kami cross border macam pelawat-pelawat lain, perlu ke kami menapak jauh? Aku bab menapak ni memang lemah lah sikit. Lebih kurang setengah jam juga kita orang kena sidai dekat sini, sementara menunggu pegawai yang escort kami datang untuk pick up kami. Jarak antara checkpost pertama yang hampir dengan gate utama border wagah ini dengan pejabat immigration dan custom India adalah 1 km. Ini merupakan kali kedua aku melalui proses cross border di kedua-dua belah negara ini. Sejujurnya memang sangat memenatkan sebab satu, jarak dia yang jauh, dan satu lagi sebagai pemegang pasport asing, korang perlu menunggu lebih lama untuk pemegang pasport lokal diperiksa terlebih dahulu. Di sini aku lihat mereka, iaitu officer, menggunakan basikal untuk escort pelancong-pelancong berbasikal seperti kami ini. Jadi, boleh lihat negara India ni memang boleh kata bicycle centric country. Di merata India memang ramai orang menggunakan basikal single speed sebagai mod pengangkutan mereka. Tak kisah sama ada di bandar besar maupun di kampung ataupun pekan kecil. Basikal merupakan kos efektif bagi mereka. Umum mengetahui pendapatan ataupun gaji di India tidaklah tinggi mana. Untuk kebanyakan orang di sana, berbasikal merupakan satu cara terbaik untuk commute di pekan-pekan dan di kampung mereka. Pengalaman di escort dengan basikal untuk cross border India-Pakistan bagi aku sangat unik. Sebab setakat ni belum pernah lagi aku di escort dengan basikal sepanjang aku travel overland sejak tahun 2016. Di sebelah Pakistan pula, mereka tidak menggunakan basikal untuk escort pelancong seperti kami. Pandai-pandailah korang nak bawa diri, bak kata dorang. Perasaan bercampur bau mula dirasai sebaik masuk ke pejabat immigration India. Takut bukan ketika pasport kami diperiksa ataupun cap jari biometrik dan gambar kami diambil. Cuma takut dan risau ketika setiap beg-beg kami perlu diperiksa dengan menggunakan X-ray scanner. Aku ingat tahun lepas setiap beg-beg aku perlu di-scan dengan mesin tersebut untuk pastikan aku tak bawa bahan terlarang. Tapi untuk trip ni kami ada bawa bahan terlarang, iaitu drone. Ya, untuk cross line border kedua-dua negara ini, drone adalah salah satu barang yang terlarang.
Mungkin disebabkan mereka khawatir akan penggunaan drone yang boleh digunakan untuk tujuan mengintip. Nasib kami sangat baik ketika itu, beg kami tak perlu di-scan. Kami hanya perlu explain sahaja apa barang yang kami bawa dalam beg-beg pada basikal kami. Itu pun sudah cukup untuk meyakinkan pegawai-pegawai di sini. Seperti biasa, prosedur untuk isi borang dan declaration form perlu dilakukan untuk masuk ke sesebuah negara. Di India dan Pakistan ini sangat penting untuk sertakan sekali di mana tempat yang kami bakal menginap. Aku hanya mengisi alamat hostel yang random aku jumpa di internet kerana aku tidak mengambil alamat rumah hos aku di Jandiala. Urusan immigration di sini berjalan dengan lancar. Aku sangat berpuas hati dengan layanan dan keramahan petugas-petugas dan pegawai immigration di sini. Kami tak perlu tunggu lama untuk melepasi halangan utama ketika pasport di-stamp, beg-beg kami di-scan dan prosedur terakhir iaitu ketika isi borang declaration form. Prosedur immigration India dan Pakistan di Wagah Border merupakan bahagian yang terpenting dalam perjalanan ini dan kami berterima kasih kepada petugas-petugas di sini atas kerjasama dan bantuan mereka memudahkan urusan kami untuk cross border kedua-dua belah negara ini. Setelah keluar daripada pejabat immigration India di Wagah Border, kami melanjutkan perjalanan kami dengan mengayuh basikal kami sejauh beberapa kilometer. Namun, cuaca yang sangat panas dan terik membuatkan kami merasa sangat lesu. Kami memutuskan untuk kayuh sehingga ke plaza tol pertama untuk istirahat sejenak dan mencari mana-mana tuk-tuk untuk melanjutkan perjalanan kami ke Jandiala yang jaraknya berbaki sekitar 35 km daripada plaza tol tersebut. Kami merasakan keringat mengalir deras di tubuh kami kerana teriknya matahari. Di plaza tol, kami mencari tuk-tuk yang boleh membawa kami ke Jandiala. Setelah beberapa ketika, kami akhirnya menemukan seorang driver tuk-tuk ini yang sedang berehat dan menunggu penumpangnya. Kami bertanya kepada dia sama ada dia boleh tak membawa kami ke Jandiala yang terletak 30 km daripada sini. Sekali lagi, jurang bahasa membuatkan komunikasi kami jadi terhad. Aku meminta dia untuk meminjam telefon dia untuk kontak hos kami di Jandiala. Segala urusan dilakukan dengan hanya menerusi panggilan telefon bimbit. Kami mula negotiate harga dengannya dan mencapai harga persetujuan. Pada awalnya, si driver ini mula-mula setuju. Tetapi masalahnya kenderaan tuk-tuk dia tidak muat untuk menempatkan dua buah basikal kami disebabkan bonet belakang dia tak boleh buka. Dia tak give up setakat tu. Dia bantu lagi menahan kenderaan tuk-tuk yang lain di seberang jalan untuk bawa kami ke rumah hos kami yang terletak di Jandiala. Yang paling best kan, dia pun dapat komisen tau. Bukan tolong percuma. Kami perlu bayar sekitar RM100, kira-kira RM5 juga sebagai upah dia untuk tahan dan deal dengan driver tuk-tuk yang lain. Tak ada yang percuma, okey? Tapi tak mengapalah bagi aku. Yang penting kami dapat tiba ke rumah hos kami sebelum waktu malam dan dapat berlindung daripada panasnya terik matahari dalam tuk-tuk itu di sepanjang perjalanan kami. Inilah driver tuk-tuk yang membawa kami sehingga ke Jandiala. Dengan kami berdua duduk di sebelah driver, okey. Aku perhatikan kenderaan tuk-tuknya sama saja saiz dengan driver pertama tadi. Cuma bonet belakangnya boleh dibuka. Serta mudah untuk memasukkan kedua-dua basikal kami. Untuk lebih secure, dia juga mengikat basikal kami dengan tali supaya basikal kami tidak jatuh semasa dalam pengangkutan. Driver kita orang kali ni memang langsung tak boleh speaking English sepatah haram. Memang sukar jugalah untuk komunikasi dengan dia. Apa yang kami buat hanyalah meminjam telefonnya untuk berhubung terus dengan hos kami di Jandiala dan connect dengan dia supaya senang untuk bertanyakan di mana lokasi yang perlu dia drop kami masa tiba di Jandiala. Pentingnya sekiranya kita ada kawan lokal sebab bukan semua orang boleh berbahasa Inggeris kan.
Apa-apa hal boleh berhubung terus dengan telefon supaya lebih senang untuk berurusan. Jadi peluang untuk kena kelepet, kena ketuk harga kau-kau itu pun tak adalah tinggi sangat. Inilah rupa muatan tuk-tuk yang membawa basikal kami. Memang penuh. Sampai tayar basikal kami terkeluar. Kalaulah bonet tuk-tuk tu tak boleh buka, memang agak sukarlah untuk masukkan basikal-basikal kami. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 1 jam sebab kenderaan ni bukan boleh laju mana. Average speed dia pun antara 30 ke 40 km sejam. Kami tiba di rumah hos kami di Jandiala pada lewat petang. Alhamdulillah semuanya selamat. Tak perlulah kami harung cuaca yang sangat terik dan hadap trafik jam. Kalau kita orang kayuh juga, alamatnya memang sampai ke lepas maghrib lah kita orang sampai ke rumah hos kami. Kami tiba dengan selamat di Jandiala 4 hari sebelum daripada tarikh departure kami untuk pulang ke Malaysia. Tidak banyak aktiviti yang menarik kami lakukan sepanjang menunggu tarikh kami pulang. Jikalau kami merasa bosan, kami hanya berjalan di sekitar Pekan Jandiala, pergi ke kedai dan singgah untuk cuba jus lokal yang sejuk. Maklumlah cuaca panas kan? Tekak sentiasa rasa dahaga. Macam dalam video ni kami try gerai jus yang tak berapa jauh daripada rumah hos kami. Memang murah harga dia. Nasi kuah apa ni Ji? Ini kuah dal. Kuah dal lah. Tapi ni bukan kuah dal yang biasa tau. Oh, bukan biasa-biasa. Macam dekat India, diorang ada banyak jenis dal. Ini dal diorang yang halus-halus, yang kecil-kecil. Okey. Dengan kacang. Kacang. Boleh ya, boleh masuk ya. Asalkan ada nasi. Our friend TV and his friend Nas. Hey Nas, he made
We're going back to Malaysia to eat food. Have a safe journey, brother. Thank you, bro. Okay Nas, sekarang kita kat mana? Kita sekarang ada dekat Sri Guru Ram Das International Airport, Amritsar, India. So ini hari kita orang akan fly balik lah, balik ke Malaysia tu kan. Selepas berapa hari tu? Selepas hampir sebulan. Hampir sebulan. Betul-betul hampir. Secara tepatnya kita 28 ke 29 hari. Betul. Hampir sebulan lah. Dan aku sangat lapar makanan Malaysia. Itu je. Tadi sebelum kita gerak pergi airport, apa mak dia bagi kat kita? Mak dia hidangkan pagi tu dia bagi macam biasa lah, capati kan. Lepas tu dia hidangkan biskut, Nescafe dengan papadom. Itu saja. Setengah jam ke. Lepas tu dah lapar balik. Lepas tu sebelum dia ada bagi bekal kan? Dia bagi bekal Ada. apa tu? Dia bagi capati lagi. Ada 6 keping capati. Boleh lah buat rasa-rasa kan. Baik kan mak dia? Memang terbaik lah. Mak dia memang terbaik lah. Mak dia memang bagi layanan dekat kita. Betul. Memang istimewa betul lah. Istimewa betul. Sangat istimewa. Okey, nanti daripada Amritsar kita akan transit ke mana? Kita akan transit ke Singapura. Singapura dalam 13 jam. Lepas tu baru balik ke Malaysia lah. Aku sangat bersyukur lah. Untuk sebulan ni kan aku ambil cuti unpaid kan. Untuk aku lihat momen yang indah ni lah. Memang banyak benda lah aku belajar daripada pemusafiran aku kali ni. Memang terbaik lah. Okey, nanti kita akan ceritakan pengalaman kau untuk video yang seterusnya. Baik, Jadi terbaik. sekarang jam 5. kita ada lagi 2 jam 40 minit. Flight kita dalam jam 7.40. 7.40. Kita ada betul. 2 jam lagi, 2 jam setengah lagi. Betul. Inilah barang-barang kita orang. 2 kotak basikal dengan beg-beg sikit-sikit ni. Boleh lah menampung. Kotak ni baru dapat semalam, kotak member aku Igi kan. Kotak ni ambil dekat kedai apa nama dia? Aku nampak macam kedai Second hand kan. Kedai second hand lah, Second untuk hand. barang-barang elektronik. Dan kotak ni amat daif lah. Tengoklah keadaan dia. Koyak-koyak sana sini kan. Kita orang salutip balik lah. Dah macam mumia. Boleh lah, asalkan balik aku nak makan. Okey, jom kita check in je. Itu dia. Aduh, tak muat pula. Basikal daripada Amritsar. Jauh perjalanan kau. Sekali tak muat lah. Wagon. Sebaik kami melepasi kaunter immigration, kami segera bergegas ke ruangan penerimaan bagasi ini untuk menerima beg-beg dan basikal kami dengan penuh excited. Beg-beg kami boleh kata yang terakhir tiba. Lepas tu aku sedar barang-barang di atas conveyor belt ni semakin kurang dan kelibat kotak basikal kami masih lagi tak kelihatan. Aku pun mulalah rasa cemas. Dengan segera aku bertanya kepada petugas-petugas di situ di mana kotak ataupun luggage basikal kami. Rupa-rupanya ianya telah diasingkan dan dihantar ke kaunter oversize luggage. Semasa aku tiba di Bangladesh tahun lepas, memang kotak basikal aku yang gedabak tu diletakkan di conveyor belt ini bersama dengan luggage biasa yang lain. Tapi itu kan di Bangladesh. Syukurlah di Malaysia jauh lebih teratur.